اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 5, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 5, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata muallif, kata pengarang Imam Ghazali rahimahullah, telah menghukumkan hal, yakni oleh hal, oleh keadaan, oleh kelakuan. Menghukum ni pada, yakni di sisi orang yang mempunyai agama. Orang yang mempunyai agama. Menghukum ni menghukumkan, menilik, yakni akan menilik, tu maf'ul kepada menghukum. Menilik, yakni akan menilik kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menilik ni dengan rahmat, dengan kasihan belah, dan meninggalkan membantahi, meninggalkan berbantah-bantah serta dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku, kata Imam Ghazali rahimahullah, ibtihal, yakni merendah diriku kepada Tuhan. Ibtihal yakni berdoa, memohon kepada Allah dengan merendahkan diri. Ibtihal yakni merendahkan diriku, kata Ghazali, kepada Tuhan dengan berdoa, dengan memohon. Tuhan ni yang dengan tangannya, yang dengan kudrahnya, dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian makhluk dan pekerjaan. Kejadian dan pekerjaan kesemuanya adalah datang daripada tangan, yakni kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtihal, aku merendah diri, memohon kepada Tuhan, bahawa memberi taufik, yakni akan bahawa memberi taufik. Itu maf'ul kepada ibtihal. Akan memberi taufik, akan daku bagi mengarang satu kitab yang jatuh atasnya, atas satu kitab ijma' ulama', dan hasil dengan membaca, orang membaca akan dia memberi manfaat. Kata muallif radhiyallahu anhu, kata Imam Ghazali rahimahullah, telah menghukum hal, yakni oleh hal, oleh kelakuan. Hal ni pada orang yang mempunyai agama. Pada orang yang mempunyai agama di kalangan orang awamul khawas. Amul khawas yang kita bicara dahulu, di kalangan orang-orang ulama'-ulama', tetapi mereka tidak memahami kandungan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Asrar, kitab Qurbah. Mereka mencela akan kitab-kitab Imam Ghazali.
Jadi apabila berlaku seumpama tu, kemudian celaan tu datang daripada orang-orang yang mempunyai agama, yakni ulama-ulama, bukan orang awamul ni, bukan di kalangan orang awamul am ni. Orang awam kebanyakan ni tak tahu pun kitab-kitab Imam Ghazali nya. Ni awamul khawas dia panggil, orang awam di kalangan ulama-ulama zahir yang tidak memahami pembicaraan kitab Ihya, kitab Asrar dan kitab Qurbah bagi karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata dia hal kelakuan orang punya agama ni, maka Imam Ghazali pun menilik kepada segala makhluk dengan rahmat dan meninggalkan membantahi, maknanya pandang dengan kesihan belah dan pandang dengan nak lepas daripada membantahi, berbantah-bantah. Maka Imam Ghazali pun memohon supaya dapat mengarang satu kitab yang diterima oleh ulama-ulama. Maka lahirlah kitab Minhajul Abidin. Nak cerita hak berkaitan dengan timbulnya Imam Ghazali karang kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir bagi Imam Ghazali yang menjadi khulasah kepada kitab-kitab Imam Ghazali yang terdahulu. Jadi di dalam kitab Minhajul Abidin ni Imam Ghazali memulai dengan pembicaraan ibadah. Sebab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin, makna perjalanan bagi segala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Minhajul Abidin, jalan orang yang beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali memulai dengan pembicaraan ibadah, yang mana ibadah yang pertama mari disebut annal ibadata samaratul ilmi. Ketahui olehmu akan bahawasanya ibadah ialah hasilan kepada ilmu. Itu yang pertama. Ibadah ialah hasilan kepada ilmu. Tanpa ilmu, dalam kitab Sirajul Talibin syarah kepada kitab Minhajul Abidin, falaulahu lam takun ibadatan. Tapi ilmu tak panggil ibadah. Tapi ilmu tak panggil ibadah. Tapi orang buat amal ibadah tanpa ilmu tu, itu terkadang di kalangan orang jahil murakkab yang beranggapan bahawa dirinya sudah berilmu. Yang beranggapan bahawa dirinya sudah berilmu. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Sebab Imam Ghazali memulai, ketahui olehmu bahawasanya ibadah ialah samaratul ilmi, hasilan daripada ilmu. Tapi ilmu tak menganggap ibadah. Tapi bagi orang yang tidak mengenal diri, tidak insaf diri, dia beranggapan kenapa tak ada ilmunya, ilmu akidahnya macam mana? Okey je pegangan saya. Dah belajar ilmu pegangan, belajar kitab mana? Belajar masa budak-budak. Setakat tu saja. Ilmu usuluddin, tapak agama, ambil ilmu masa duk belajar budak-budak, hanya hafal-hafal, faham pun tidak. Ilmu dunia ni hujung dunia pergi. Belajar habis peringkat. Belajar ilmu dunia. Agama, ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, okey dah. Tak. Bak iman, orang Islam beriman lah. Okey dah bak iman. Gitu je dalam bak agama usuluddin. Bukan furu'uddin. Tapak agama, bukan cabang agama. Kalau tapak agama, anggapan seumpama tu faham-faham lah. Tapi orang yang seumpama ni, yang tidak kenal dia, tidak insaf diri, yang jahil murakkab, jahil yang bersusung. Diri jahil, tetapi jahil bahawa diri jahil. Dirinya sebenarnya tak tahu, tetapi tak tahu bahawa diri tak tahu. Jadi tak tahunya dua kali. Dia panggil jahil murakkab tu. Jahil yang bersusun daripada dua jahil. Mana? Diri tak tahu, tapi dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia berbeza dengan jahil basit. Jahil selapih. Jahil selapih ni dia memang jahil dan dia menyadari dia memang jahil. Selapih je tu. Waktu mudah. Jahil basit dia mudah. Jahil murakkab dia payah.
Lebut kata ibadah hasilan ilmu. Memanglah kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, takkan saya boleh semayang. Boleh semayang tu ada ilmu lah. Walah kisah Khalad bin Rafi', sahabat Nabi, orang Badui, semayang berhampiran dengan Nabi SAW 3 kali. Tapi Nabi bersabda, fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang 3 kali Nabi ulang, kamu belum sembahyang. 3 kali dah Khalad bin Rafi' sembahyang, sahabat Nabi, orang Badawi. Tapi Nabi tetap bersabda, kamu belum sembahyang 3 kali. Bila Khalad bin Rafi' mengaku tak pandai, barulah Nabi pun bersabda, iza kumta ila salah fakabbir summa qra' ma tayassaraka minal Quran summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Panjang hadis tu. Panjang hadis tu. Hadis dipanggil hadis masi'u salatah, orang yang jahat akan solatnya. Jahat tu. Orang yang masih, orang yang jahat. Panjang hadis tu. Tapi kenapa Nabi tidak segera ajar kepada Khalad bin Rafi' selepas selesai sembahyang yang pertama, yang Nabi kata kamu belum sembahyang? Kenapa Nabi tak ajar? Sebab apa? Sebab sombong. Sebab apa? Sebab jahil murakkab serta sombong. Mana Khalad ni dia tak sedar, dia tu tak tahu. Sombong pula. Selepas Nabi SAW mengatakan kamu belum sembahyang, alah, betul lah setakat tu. Tanyalah Nabi SAW. Nabi kata kamu belum sembahyang, sembahyang pula. Yang kedua Nabi kata kamu belum sembahyang, sembahyang pula. Yang ketiga, ni jahil murakkab satu, sombong. Waktu saya sebut tenggok, dia kata tenggok tu sombong lah. Sombong. Mula-mula tu sombong dah. Masuk masjid Nabi SAW, Nabi ada di situ. Pergilah tanya Nabi sepatah dua dalam bab semayang. Buat pandai-pandai dah, bergaya. Ni orang jahil ni kadang-kadang bergaya. Dia tak duli ke orang ni, orang mengajar ke apa, tak duli buat gaya dia je. Semayang lah dianya. Tengok pasal semayang, apa benda semayang seumpama tu. Tapi dia buat bergaya mana ni? Dia nampak ada orang pandai, lagi dia buat bergaya. Dia buat bergaya macam dia pandai. Biasalah gitunya. Jadi Khalad bin Rafi' ni masuk masjid Nabi SAW, dia nampak dah Nabi SAW. Tidak pergi ngadak dengan Nabi dulu. Bergaya dia semayang. Barulah selesai semayang, pergi berjumpa dengan Nabi. Nabi tak panggil. Dah pandai jalan je lah. Nabi tak panggil. Mana ni? Khalad bin Rafi' pergi berjumpa dengan Nabi, memberi salam kepada Nabi. Nabi jawab salam Khalad bin Rafi'. Nabi bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, semayang kamu belum sembahyang. Ni. Nabi pula kenapa tahu dah kawan tu belum sembahyang tak betul, kenapa Nabi suruh sembahyang pula? Dah pandai sangat, buatlah. Gitu. Ajar kepada orang jahil murakkab, sombong pula. Ini banyak pengajaran hadis Khalad bin Rafi' ni. Masa kita sekarang ni lagi ramai lah pesen ni. Kalau tak pandai, takkan saya boleh semayang. Pesen jahil murakkab, sombong macam Khalad bin Rafi'. Pada ni Nabi tak panggil pun Khalad bin Rafi' ni sudah salam. Nabi tak panggil. Khalad bin Rafi' yang pergi berjumpa dengan Nabi. Bukan kata Nabi panggil sebab apa? Sebab Nabi nak beritahu kamu ni semayang salah. Dah, Nabi tak panggil. Ada ni. Walhal kita maklum sembahyang seumpama tu adalah mungkar. Dipanggil masi'us salat, orang yang melakukan kejahatan akan sembahyang. Orang yang buat jahat akan sembahyang. Khalad bin Rafi' ni. Makna apa tu? Mungkar. Nabi tengok mungkar depan mata Nabi. Nabi bersabda, man ra'a minkum munkara. Bila saya melihat mungkar, maka dia tegah dengan tangan. Naklah tegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Tapi kenapa Nabi tak tegah? Itu mungkar. Zanbun kabir, dosa besar tu. Semayang tak betul. Kita ngaji fiqh,
Tidak sah, batal. Tidak sah, batal. Gitu je lah. Bila tidak sah, batal, hukumnya tak semayang. Satu. Kemudian macam mana? Mungkar, dosa besar. Ingat baik tu. Ini agama. Semayang tiang agama. Bukan boleh reka-reka macam kholak birapek. Tapi persoalannya, perkara mungkar berlaku depan mata Nabi. Kenapa Nabi tidak cegah? Maka ulama pun istinbat hukum, ulama pun menetapkan hukum, sebab Nabi perintah cegah benda mungkar berlaku depan mata Nabi, Nabi berdiam diri sahaja, maka ulama pun tambahlah pula hak cegah mungkar ni ada syarat-syarat dia. Wajib cegah mungkar sebab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syarat-syaratnya. Dalam hadis tu Nabi tak sebut pun syarat. Nabi ini sebut barang siapa yang melihat mungkar maka hendaklah cegah dengan tangan. Tak ada Nabi sebut syarat, tu berlaku pada Nabi, tu jadi syarat. Hak Nabi bersabda, hadis. Hak Nabi lakukan, hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hak Nabi kata, hukum syariah. Hak Nabi buat, hukum syariah. Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu satu-satu perkara dia tak boleh pakai hanya satu hadis. Cegah mungkar, cegah mungkar. Syarat, dalam hadis tu tak ada letak syarat. Tengok pula hak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok mungkar depan mata Nabi, Nabi berdiam diri. Selesai kholak birapek melakukan mungkar, Nabi tak panggil pun nak peringat. Nabi biarkan saja. Kholak birapek datang berjumpa dengan Nabi, beri salam, Nabi tak ajak, tak beritahu lagi benda mungkar. Hak nak kholak birapek lakukan. Nabi suruh pergi semayang pula. Semayang pula macam mana? Dia semayang pula, semayang mungkar semula sebab dia jahil, tapi dia rasa dia pandai. Kenapa Nabi perintah dia semayang semula, walau Nabi tahu dah semayang dia akan jadi mungkar. Sesal semayang kedua, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, semayang kamu. Kamu belum semayang. Kholak pun semayang kali yang ketiga. Dah berapa kali mungkar dah? Mungkar yang pertama, Nabi berdiam diri. Mungkar yang kedua semayang, Nabi yang suruh. Mungkar yang tiga semayang, Nabi yang suruh. Yang hadis sahih ni, hadis kholak birapek ni menjadi dalil yang kuat hak susunan rukun sembahyang daripada hadis kholak birapek. Sebab apa Nabi tak cegah benda mungkar yang berlaku depan mata Nabi? Nabi suruh buat pula sembahyang kali yang kedua, Nabi suruh buat pula sembahyang kali yang ketiga. Mungkar. Maka ulama letak syarat cegah mungkar kepada orang yang tak sombong. Orang sombong biar ke dia lah. Dah dia pandai sangat, semayang lah. Dah pandai. Pandai ni. Hak berlaku hak mula-mula tu. Tapi apabila kholak birapek berjumpa dengan Nabi, kenapa Nabi tak pegang? Nabi suruh semayang pula. Tengok, dia nak mengaku tak dia tak pandai. Dia pergi semayang pula. Ni orang panggil bergaya, sombong. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, Nabi suruh semayang pula. Oh, bergaya, pergi semayang. Lepas yang ketiga tu, Nabi suruh semayang pula. Kholak birapek mengaku tak pandai pun Nabi ajar. Pandai. Nabi ajar bukan kerana 3 kali. Nabi ajar bukan kerana 3 kali. Nabi ajar kerana kholak birapek mengaku tak pandai, baru Nabi ajar. Ni ajar pada orang jahil yang sombong. Masa kita tak ada seumpama ni, bergaya buat pandai je, semayang dia ni. Lepas tu marilah orang mengajar hukum hakal semayang, dia lari berjemaah 5 waktu, tapi jangan ajar buat hukum hakal semayang. Sebab apa? Kalau dia masuk je belajar buat hukum hakal semayang, seolah-olahnya mengaku dia tak pandai. Dan itulah anggapan orang jahil murakkab kepada orang yang belajar buat semayang. Allah, siapa ketua belajar semayang tak pandai-pandai lagi ke? Oh, selama ni tak pandai semayang, ya kena haji ni.
Duk belajar bab semayang. Dia anggap gitu. Mana orang yang belajar bab semayang tu, orang jahil. Dia tak belajar, dia pandai. Ni khalaq bi rafiq. Ada ni ramai lah. Orang tukar ceramah pun ada. Kalau tak pandai, takkan boleh semayang. Ni masalah ni. Itu bab tiang agama. Bab usul agama, tapak agama, bab pegangan, gangang-gangang je. Walhai mazali mulai ibadah hasilan ilmu. Tapi ilmu falaulahu falam takun ibadah. Tapi ilmu tak panggil ibadah, tambah sekali ilmu akidah. Tambah sekali ilmu akidah. Ada ni. Jadi mazali mulai dengan ibadah ialah buah ilmu. Ambil faham molek tu hak khalaq bi rafiq ni. Apa yang berlaku pada Nabi SAW, yang pertama Nabi membiarkan wala benda mungkar. Kemudian Nabi suruh pula buat. Dah pandai sangat buatlah. Lepas tu huraian-huraian ulama pula macam mana kalau khalaq bi rafiq, lepas dia beri salam terus beredar tanpa berjumpa dengan Nabi. Sebab bukan Nabi panggil. Khalaq bi rafiq yang pergi berjumpa dengan Nabi sudah buat dah baru jumpa dengan Nabi. Pandai tu kan, bergaya tu kan. Lepas buat pergi jumpa dengan Nabi. Orang pandai ni, orang pandai. Kalau dia sedar tidak pandai, berjumpa dengan Nabi sebelum buat. Bukan buat baru jumpa dengan Nabi. Ni orang sombong. Orang jahil murakab. Macam mana kalau khalaq bi rafiq pakai terus beredar tanpa berjumpa dengan Nabi? Nabi takkan panggil. Sebab bukan Nabi yang panggil dia. Betul macam mana nanti dia semayang di tempat dia selama-lama begitu. Dah selama-sama begitu sudahlah. Dah pandai sangat. Jadi tak semayanglah dia. Memang tak semayang sampai mati lah. Fa innaka lam tusalli, Nabi kata, kamu belum sembahyang. Mana kalau disemayang seumpama tu sampai ke mati, mana khalaq bi rafiq tidak pernah sembahyang. Tidak ada tiang agama, tak ada pahala-pahala ibadah yang lain. Ada ni. Orang hak tak semayang sungguh-sungguh, hak tu senang. Dia pun sedar dia tak ada tiang agama. Ni hak masalah ni. Orang yang semayang tapi hukumnya tak semayang, tak pernah semayang. Bila tak pernah semayang, pahala puasa nak letak di mana? Pahala zakat nak letak di mana? Pahala haji nak letak di mana? Pahala amal-amal sunat yang lain nak letak di mana? Tiang tidak ada. Tidak ada. Apa saya semayang? Kalau semayang macam khalaq bi rafiq, Nabi kata fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Belum sembahyang. Bukan Nabi kata kamu sembahyang dah tapi tak jadi. Nabi tak kata gitu. Nabi hukumnya belum sembahyang. Sembahyang itu ikut syarat hukum, hukumnya belum sembahyang. Kalau syarat dan rukun hak tak ada tu ijma' ulama, wajib kena qada mula daripada umur balik. Ini bukan setakat batal tidak sah, batal tidak sah. Hak ijma' ulama lah. Wajib kena qada sembahyang tu. Sebab apa? Sebab belum sembahyang. Kita nak seumpama tu. Sembahyang tak pernah tinggal. Berjemaah tak pernah tinggal. Sembahyang yang macam mana? Sembahyang sebagaimana sallu kama raaitumuni usolli ataupun tidak. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sembahyang. Macam nak tahu cara Nabi sembahyang kalau tak belajar kitab? Jadi ibadah adalah hasilan dari ilmu, terutama sekali ilmu akidah, terutama sekali ilmu sembahyang bab tiang agama. Ibn Ghazali pun pergilah berkaitan kedudukan ibadah. Ibn Ghazali tilik perjalanan ibadah, perjalanan yang sangat sukar. Kemudian ibadah tak dapat tidak, serta dalam keadaan kita ni hamba yang amat lemah, masa yang sangat payah, pekerjaan agama terundur ke belakang. Kemudian Ibn Ghazali pun tiliklah pulaknya orang yang menjalani jalan ibadah ni sangat sedikit. Kemudian orang yang sampai pada maksud ibadah sangat sedikit di kalangan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ghazali pun nak ceritalah macam manakah kaifiah jalan untuk memutuskan ibadah yang sangat sukar perjalanannya dalam keadaan kita lemah. Mana ibadah, macam mana nak memutuskan jalan ibadah dengan ilmu dan amal. Ibn Ghazali pun ceritalah berkaitan dengan Ibn Ghazali pun karang kitab-kitab pada membicarakan perjalanan ibadah. Kitab Ihya Ulumuddin cerita perjalanan ibadah. Kitab Asrar, kitab Qurbah cerita perjalanan ibadah. Tiba-tiba kitab-kitab tersebut tidak difahami oleh orang awam.
orang kebanyakan di kalangan ulama-ulama zahir yang tidak memahami kitab Imam Ghazali, maka mereka pun mencela. Kemudian Ghazali pun maknanya apa yang ditimbulkan oleh kadang orang-orang agama, ulama-ulama ni, Ghazali tilik dengan pandangan rahmat, dan Ghazali nak meninggalkan berbantah. Maka Ghazali pun mohon kepada Allah supaya dapat karang satu kitab yang diterima oleh sekilang ulama. Doa Ghazali diperkenankan, maka timbullah kitab Minhajul Abidin. Kemudian kita minggu lepasnya perkataan Zainul Abidin bin Husain bin Ali ridwanullah wa alaihim ajma'in tu. Waktu perkataan Zainul Abidin tu, ambil molek lah tu. Inni la aktumu min ilmi jawahiruhu kaila yaral haqqa zu jahlin fayaftatina ya rubba jauhari ilmin law abu ubihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalum muslimina dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin ilal Husaini wa wasa qablahul Hasana. Ini perkataan Zainul Abidin. Ini ambil molek dalam kitab Minhajul Abidin yang didatangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi Zainul Abidin ni cici kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir di Madinah tahun 38 Hijrah, mati 94 Hijrah. Zainul Abidin cici kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan Zainul Abidin ni kalau kita mengaji sifat Rasul, sifat tabligh, sifat Rasul, sifat tabligh, tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Itu sifat Rasul yang ketiga, menyampai akan barang yang diperintah akan Rasul, menyampaikan kepada sekalian makhluk. Tabligh itu rekah, dia panjangnya tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyampai akan barang, akan wahyu yang disuruh akan mereka itu Rasul, menyampaikan bagi sekalian makhluk. Jadi kenapa jadi qaid seumpama tu? Menyampai akan wahyu yang diperintah akan Rasul, menyampaikan kepada makhluk. Makna faham di situ ada jugalah wahyu yang tidak diperintah kepada Rasul, menyampaikan kepada makhluk. Dah faham situ? Bukan kata menyampaikan sekalian wahyu. Tak begitu. Menyampaikan akan wahyu yang diperintah akan Rasul, menyampaikan kepada makhluk. Jadi faham di situ, wahyu daripada Allah kepada Rasul bukan semuanya diperintahkan supaya menyampaikan kepada makhluk. Maka ulama pun pecahlah wahyu yang diwahyu kepada Rasul ni kepada tiga. Yang pertama, yang diperintah Rasul supaya menyampaikan. Hak ni Rasul amanah, pasti akan menyampaikan sekalian wahyu yang diperintah akan Rasul menyampaikan. Dan ada wahyu yang diberi takhyir, diberi pilih kepada Rasul. Rasul nak menyampaikan kepada mana-mana sahabat, Rasul tidak mahu menyampaikan kepada mana-mana sahabat, Rasul pilihlah sendiri. Wahyu yang ketiga, wahyu ada khas untuk Rasul. Sebab Rasul ni manusia yang terpilih, pastilah ada perkara-perkara yang diwahyukan kepada Rasul untuk Rasul sahaja. Buat bandingan lah. Ada perkara yang kita beritahu kepada orang kita, orang kanan kita ke, orang bawahan kita ke, supaya maklumkan kepada semua yang ada. Ada perkara yang kamu nak maklum pun kamu tengoklah. Jangan maklum pada semua, tengoklah hak padang-padang layak kamu maklumkan.
Ada perkara ini untuk kamu saja ni, kamu jangan duk cerita kat orang. Gitulah bandingan tau. Ada perkara yang kita beritahu kepada penolong pembantu kita supaya beritahu pada semua yang ada. Ada perkara yang mana kamu tengok-tengoklah, kamu nak cerita kepada siapa tu atas kebijaksanaan kamu lah pulaknya. Tapi tengok-tengok orang lah juga nak cerita. Hak ni untuk makluman kamu je ni. Kamu jangan duk pecah, jangan cerita kat orang pula, hara nanti. Ni soalnya gitulah. Ada wahyu yang khas untuk Rasul. Rasul orang pilihan kan. Takkanlah wahyu di Rasul ni hanya setakat hak Rasul siapa tu je. Sekadar tu je. Hak Rasul menyampaikan selama 23 tahun. Hak wahyu daripada Rasul hanya sekadar tu je. Tak ada lebih dah. Tak ada dah khas untuk Rasul, tak ada dah. Rasul ni orang pilihan. Jadi ulama letaknya ada wahyu yang khas untuk Rasul. Perkara apa? Tak tahulah sebab Rasul tidak menyampaikan. Tapi dia agak-agaknya bilakah berlakunya qiyamah. Walaupun dalam hadis Jibril, apabila Jibril AS tanya Nabi berkaitan dengan mata sa'ah, bilakah berlaku kiamah, Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya daripada dia Nabi lah. Tidak benda ni. Tidak adalah yang ditanya tu Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya Jibril AS. Jadi mana apa? Sama-sama tak tahu. Dalam kitab Dalilul Falihin, syarah pada Riyadus Salihin, ada pandangan ulama mengatakan kemudian daripada itu Nabi diwahyukan oleh Allah bilakah berlakunya qiyamah, tetapi hanya setakat untuk Nabi. Itu pada setengah pandangan. Maka ditanggung hak kata wahyu yang hanya khas untuk Nabi, yang tidak dibenarkan sapa kepada ummah adalah berkaitan dengan bilakah kiamah. Tambahan pula, Nabi boleh cerita apa dia alamat kiamah. Nabi boleh ceritakan alamat kiamah, tapi Nabi tak tahu bilakah kiamah. Setengah ulama mengatakan Nabi mengetahui, tetapi wahyu itu khas untuk Nabi. Kemudian yang diberi pilih itu kepada Rasul untuk menyampaikan kepada mana-mana sahabat dan tidak menyampaikan pada mana sahabat. Di antara ni hak perkataan Zainul Abidin yang diterima daripada ayahnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang diterima daripada ayah kepada Sayyidina Husain terima perkara ni daripada Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Ayah pada Sayyidina Hasan pula. Sekarang ni Zainul Abidin dia terima daripada Husain. Husain ni pula terima daripada ayah Hasan. Kita pun dengar pening. Husain dia terima daripada ayah Hasan. Hak perkara ni, ilmu ni. Sekarang Zainul Abidin menyebut ilmu ni dia terima daripada Husain, ayah dia, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain ambil mana pula? Ambil daripada Abul Hasan, ayah Sayyidina Hasan. Siapa Sayyidina Hasan? Sayyidina Ali lah karamallahu wajhah. Ayah Husain lah. Ayah Husain dah lah. Dia dua beradik kan. Ada ni. Jadi terima daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ilmu ni ilmu yang permata, ilmu yang sangat halus. Tapi kalau ilmu ni diberitahu kepada orang jahil, maka mereka akan menuduh aku ni semua berhala dan mereka akan menghalalkan darahku, kata Zainul Abidin. Makna ada ilmu-ilmu yang tertentu. Pada ni ni kena pilih molek. Sebagaimana dalam kitab Sirajul Talibin, hak berkaitan dengan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pun sama. Jikalau aku sampaikan kepada kamu semua perkara disampaikan oleh Rasul, nescaya kamu akan pancung tengkokku kerana kamu kata aku ni bukan orang Islam lagi. Itu kata Abu Hurairah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua sama juga. Sebab apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni orang yang terpilih. Abu Hurairah orang yang terpilih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma orang yang terpilih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lebihnya saya nak bakar ni bukan kerana banyak semayang. Lebih saya nak bakar ni bukan kerana banyak puasa, akan tetapi ilmu yang dikurniakan Allah yang ada di dada saya nak bakar tu, yang tidak ada di dada orang-orang yang lain. Saya nak bakar kan hak nombor satu, bukan di kalangan sahabat Nabi SAW saja. Hak nombor satu di kalangan bukan Nabi. Gitu. Hak nombor satu manusia yang bukan Nabi. Hak nombor satunya Rasul, kita maklumlah. Hak ulul azmi tu. Hak ulul azmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Susunan mengikut ulul azmi tu. Kemudian Rasul yang lagi baki 20, cukup 25. Kemudian Rasul-Rasul yang lain cukup 313. Kemudian turun pada Nabi-Nabi yang kesemuanya 124,000 orang. Habis je Nabi, manusia pertama, saya nak bakar radhiyallahu anhu. Habis je Nabi, selepas tu sangka kalian pertama, sekarang kalian yang kedua, dia bangkit daripada kubur, saya nak bakar radhiyallahu anhu. Hak manusia yang bukan Nabi. Mana ni? Di manakah kelebihan saya nak bakar? Adakah kerana banyak semayang? Nabi kata tidak. Adakah kerana banyak puasa? Nabi kata tidak. Ada sahabat lain yang lebih banyak semayang daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi lebih Sayyidina Abu Bakar ni kenapa? Kerana ilmu yang dikurniakan Allah yang ada dalam dada Sayyidina Abu Bakar, yang tidak ada dalam dada sahabat-sahabat yang lain. Makna ada perkara, ada ilmu yang khususiah yang ada pada dada Sayyidina Abu Bakar, yang tidak ada pada dada sahabat-sahabat yang lain, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hak sahabat hak nombor 2. Yang tidak ada pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan tidak ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Bakar nombor 1. Bukan kerana banyak sembahyang, Nabi kata, bukan kerana banyak puasa, tapi ilmu yang ada di dada Sayyidina Bakar yang tidak ada di dada orang-orang yang lain. Kenapa hanya ada pada Sayyidina Bakar? Kenapa tidak ada pada sahabat yang lain? Ini ilmu yang khusus yang Nabi akan beritahu kepada pilihan. Nabi memilih sendiri. Mana ada ilmu yang kita kena pilih. Nak cerita, nak menyampaikan, tengok kepada tempat, tengok kepada orang yang nak belajar. Sebab itulah ilmu, orang menyampaikan ilmu sendiri. Manakah ilmu yang wajib disampaikan? Mana ilmu yang nak sampaikan pun pilih-pilihlah. Bukan kata ilmu yang halu-halu ni, termasuk ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu zahir, tapi ilmu fardu kifayah. Kita nak letak mana? Nak letak tempat-tempat yang fardu ain pun huru-hara lagi. Ni disiplin yang besar kepada orang mengajar agama. Kita hanya biasa dengar wajib belajar fardu ain, wajib belajar fardu ain. Kita dengar semua gitunya. Wajib belajar fardu ain bagi orang yang tidak mengetahui. Lepas tu orang yang mengetahui, apa hukum dia mengajar ilmu fardu ain? Kalau kita tidak mengetahui, wajib ijma' ulama' kita belajar ilmu fardu ain. Kemudian orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah, yang diamanahkan ilmu oleh Allah, apakah hukum mengajar ilmu fardu ain? Main dia sebut wajib belajar fardu ain tu. Wajib belajar fardu ain tu. Patut orang mengajar macam mana? Faham tak ni? Orang mengajar tu, manakah ilmu yang wajib dia ajar? Lepas tu manakah ilmu yang dia kena pilih-pilih? Manakah ilmu yang memang tak sedut cerita lah? Kalau cerita kot huru-hara orang, sedut cerita waktu haram cerita. Sebab apa? Merosakkan pemahaman orang. Ada juga. Begitulah ilmu dia seumpama tu. Tapi ada ilmu yang kita kena pilih-pilih. Bukan kata ilmu yang halu-halu ni, sebagaimana ilmu yang diterima oleh Zainul Abidin, diterima oleh Abu Hurairah, diterima oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Bukan ilmu fardu kifayah pun kena pilih-pilih tempat, pilih-pilih siapa yang nak belajar. Itu satu disiplin yang besar kepada orang yang mengajar, supaya tidaklah jadinya majlis ilmunya banyak, tapi orang yang belajar fardu ain akidah pun tak lulu, fardu ain fiqh pun tak lulu, fardu ain tasawuf pun tak lulu. Kenapa tu? Dia belajar dah kata wajib belajar kan.
Wajib belajar. Orang pun pergi belajar lah. Maghrib, balik hijau petang dah. Kelang kabut. Pergi pula majlis ilmu maghrib. Belajarlah dia. Sebab apa? Kamu wajib belajar. Tapi kalau yang mengajar tu tak ajar ilmu yang wajib dia ajar pada orang ramai. Maka menyebabkan orang ramai belajar bertahun-tahun, berbelah tahun. Bila belajar fardu ain kemudian belajar fardu ain tauhid pun tak lepas, belajar fardu ain fiqh pun tak lepas, belajar fardu ain tasawuf pun tak lepas. Ini kesalahan siapa ni yang paling besar di sini? Pada ni. Terkadang tempat yang agak besar-besar, tempat yang agak gah, 30 malam, 30 pun kuliah. Tapi mana fardu ain tauhid? Tidak ada. Mana fardu ain fiqh bab semayang? Tidak ada. Mana fardu ain tasawuf? Tidak ada. Orang belajar tak lepas kewajipan. Kenapa tu? Kerana orang mengajar. Kerana yang menyusung kuliah tu pula pihak masjid, pihak surau pula. Dia nak susung ilmu mana kau wajib dimulai. Ini kita ambil molek lagi kitab Minhajul Abidi. Majlis akan susung ilmu tu satu. Ada ni duk dengar sokmo wajib belajar fardu ain. Lepas tu dia nak belajar dengan siapa? Sungguh hok jumpa hok pegangan hok Allah malang pegangan yang terpesong, tapi majlis ilmunya cukup lama. Majlis ilmunya cukup lama, tiba-tiba pegangan tak lepas, hok berat, hok besar sekalinya. Bab semayang, bab huk syarat berjemaah pun tak tahu. Bab bicara taubah pun tak tahu. Macam mana? Orang yang belajar seumpama ni, dia akan bertanggungjawab atas diri sendiri. Sebab dia mukallaf. Tapi yang paling besar tanggungjawab adalah orang yang mengajar. Orang yang belajar tak ikut susunan. Saya belajar dah, tapi kenapa fardu akidah kamu tak lepas? Orang mengajar Tuhan soal nanti, kamu akan disoal sendiri. Sebab kamu bertanggungjawab atas pilihan dan usaha kamu sendiri. Tetapi orang yang mengajar lagi besar tanggungjawab di padang mahsyar. Ada lagi besar tanggungjawab di padang mahsyar. Sebab itulah ilmu kena letak molek, ilmu yang wajib disampaikan. Ilmu yang kita nak kena pilih, nak sampaikan kepada siapa, di tempat yang mana, dan ilmu yang memang kita belajar, kita tahu banyak perkara, tapi bukan semua kita nak bicarakan kepada depan orang ramai. Ada perkara-perkara yang kita wajib sembunyikan. Ada yang wajib kita sampaikan, ada yang wajib kita kena pilih molek nak letak, ada yang setakat untuk ilmu kita semata-mata. Mana ni? Ada yang wajib disampaikan orang mengajar ni, ilmu fardu ain. Ada yang diwajib kena pilih molek, letak molek, ilmu fardu kifayah, ilmu tasawuf hak tinggi-tinggi, hak dalam-dalam, sebagaimana hak ilmu yang ada pada Zainul Abidin, ada pada Abu Hurairah, ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Hak tu kena pilih. Dan ada ilmu yang memang khas untuk diri sendiri, yang tidak boleh disampaikan. Tapi kita nak molek itu ilmu yang wajib disampaikan. Kemudian ilmu yang atas pilihan kita. Orang belajar pun sama. Ada ilmu yang wajib fardu ain dia belajar. Ada ilmu yang mana pilih-pilih lah nak belajar. Ilmu agama, tapi tengok keadaan diri kita sendirilah. Ilmu fardu ain kitanya macam mana, pilih-pilih lah. Hak fardu ain tak boleh pilih. Tauhid, fiqh, tasawuf tak boleh pilih. Tiga tu wajib fardu ain, tak boleh pilih. Hak ilmu fardu kifayah kena pilih-pilih nilai untuk diri kita sendiri. Ilmu tasawuf tinggi-tinggi hak dalam kena nilai untuk bahagian kita pula, untuk bahagian kita. Dan ada pula ilmu yang tercela kita belajar. Tu dinyatakan kita Ihya Ulumuddin. Tak boleh belajar ilmu tu. Ada ilmu yang kita tidak boleh belajar. Ni ada cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mana? Ilmu sihir kita maklum.
Ilmu nujum kita maklum, ilmu yang dalam-dalam daripada ilmu tasawuf, ilmu zahir-zahir pun tak belajar lagi. Tu tercela kita belajar seumpama tu. Pandai ni. Jadi 3 ilmu tu wajib belajar, wajib mengajar. Ilmu yang kita kena pilih nak belajar, pilih nak mengajar. Ilmu yang tak boleh belajar, ilmu yang tak boleh kita mengajar. Sama je. Orang belajar, orang mengajar, sama je. Ada 3 ilmu tu. Yang paling besarnya atas orang mengajar. Kita orang belajar ni kadang-kadang tak pandai nak pilih. Tapi walaupun kita tak pandai nak pilih, yang mengajar tu dia letak hukum molek. Manakah ilmu yang wajib dia ajar? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Alhamdulillah kita orang belajar ni tak reti nak pilih pun, kita jadi jalan jadi betul. Jalan jadi betul. Tapi kalau orang mengajar pula kata saya tauhid tak pandai, belajar dululah, jangan duk mengajar. Saya fiqh bab semayang tak pandai, dia belajarlah dulu, tak pandai tu fardu ain. Pandai ni. Akhirnya hanya menggunakan kepatahan lidah, ilmunya tidak ada. Ini fitnah besar di akhir zaman, khutabaul fitnah Nabi kata. Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama Allah Subhanahu wa taala, buat majlis ilmu tapi mana asas-asas fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Ambil molek tu 3 ilmu. Hak wahyu 3 wahyu. Kalau tengaji sifat tabligh. Mengajar belajar 3 ilmu. Wajib mengajar, wajib belajar, wajib kena pilih molek bagi orang mengajar dan orang belajar, dan ada ilmu yang tidak boleh disampaikan, dan ada ilmu yang kita tak boleh nak belajar. Kemudian hak kita baca dah tadi tu kena baca semulalah. Sebab ayat tadi tu pun agak payah. Cuma hak Imam Ghazali kata hak tadi tu, Imam Ghazali nak tinggal daripada berbantah-bantah. Imam Ghazali mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala dapat Imam Ghazali karang satu kitab yang diterima oleh kesemua, yang kesemuanya dapat ambil manfaat, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirlah kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.